Program Bicara Mufti ini sebenarnya kita mempunyai hasrat yang tersendiri. Jadi apabila kita laksanakan Bicara Mufti ini, pertama sekalinya adalah untuk memperkenalkan ikon-ikon ulama kita. Dari Perlis hingga ke Sabah, pelbagai pengalaman mengisi naskah perjalanan sebuah penerbitan. Semakin didekati hati budi, semakin terasa benarnya ungkapan kata. Sesungguhnya, insan berilmu itu, pengetahuan mereka ibarat gula yang mengundang semut, umpama lantera yang menerangi kehidupan manusia sepanjang zaman. Sebenarnya Datuk Mufti ni seorang yang senang untuk didampingi. Lepas tu mudah untuk kita berkomunikasi dengan dia, tak kira apa peringkat. Sebab dia ni jenis yang mesra alam. Satu lagi, sikap dia walaupun dia seorang bos lah kita kata, tapi cara dia menyuruh kita buat kerja tu, minta tolong Ustaz. Mana cara dia tu, kata kalau boleh katakan pada sifat tawaduk, walaupun dia seorang mufti dah. Seorang mufti dan ketua jabatan yang pada saya amat berwibawa, sangat berdedikasi, amat menghargai dan sangat mengambil berat. Kepetahannya berhujah dan tulisannya yang tajam. Itulah yang menyebabkan inspirasi bagi kami. Beginilah rutin kerja penerbitan yang kami lalui sepanjang 11 episod Bicara Mufti bersiaran bagi tahun 2022. Walaupun diudarakan hanya seminggu sekali, kemudiannya diulang siar, tetapi setiap garapan yang dizahirkan perlu memberi gambaran jelas kewibawaan dan kredibiliti peribadi seorang insan yang dipanggil Mufti. Sebagai institusi terakhir yang bertanggungjawab dalam urusan berkaitan dengan fatwa dan menguasai persoalan yang berkait rapat soal hukum hakam Islam, Mufti adalah pihak berautoriti yang memainkan peranan bagi menghindarkan segala kecelaruan yang berbangkit dalam kehidupan masyarakat Islam. Kerana Malaysia adalah satu-satunya negara di dunia yang mempunyai mufti di setiap negeri seramai 14 orang dan dilantik oleh raja atau sultan, kecuali Melaka, Wilayah Persekutuan dan Pulau Pinang. Mufti dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong setelah mendapat persetujuan dan cadangan daripada Majlis Mesyuarat Negeri atau Yang di-Pertua Negeri. Sebagai negara Islam, segala isu membabitkan kefatwaan terletak di bawah bidang kuasa negeri. Manakala Jawatan Kuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia atau MKI menjadi medium penyelidikan dan penyelarasan hukum. Selaras dengan prosedur fatwa di peringkat negeri yang memperuntukkan fatwa hanya boleh dikeluarkan oleh Sahibus Samaah Mufti bersama Jawatan Kuasa Fatwa Negeri melalui peruntukan undang-undang berkaitan fatwa. Jawatan Kuasa Fatwa Negeri dianggotai oleh gabungan ilmuwan pelbagai bidang, bukan sahaja berlatar belakang agama, tetapi mencakupi segala disiplin ilmu termasuk ekonomi, sains, sosial serta perundangan. Maklumat kita boleh dapat daripada mana-mana saja. Tetapi maklumat ini kadang-kala ianya bukanlah maklumat yang benar, maklumat yang palsu. Jadi sebab itulah bila kita melihat apa yang diberikan definisi oleh Imam Syafi'i, ilmu itu adalah cahaya dan tidak diberi kepada ahli maksiat. Jadi dalam hal yang seperti ini, yang penting bagi kita adalah melakukan sesuatu perkara itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Fatwa
yang diputuskan oleh Jawatan Kuasa Majlis Fatwa Negeri Sabah yang mengharuskan atau membolehkan solat Jumaat kurang 40 dengan catatan minimum 12 orang. Ini telah diputuskan oleh Jawatan Kuasa Fatwa Negeri berdasarkan asbab-asbab syarak yang lain yang macam kita sebutkan sebelum ini. Jadi bidang kuasa fatwa ini hanya di negeri Sabah. Adapun di negeri lain mungkin mereka ada pandangan tersendiri lah. Bukanlah maksud pendidikan agama itu kita memisahkan apabila seorang murid terlibat ataupun dihantar untuk pendidikan agama, dalam masa yang sama dia telah pun terlepas daripada pendidikan akademik. Jadi sebenarnya maksud pendidikan agama di negeri Johor ialah anak murid terus belajar sebagaimana pelajar-pelajar tempat lain, untuk melalui persekolahan, sekolah kebangsaan, sekolah menengah sebagai. Kemudian sekolah agama itu sebagai satu persekolahan tambahan kepada anak-anak untuk mereka mendalami perkara-perkara yang membabitkan tentang agama Islam itu sendiri. Oleh itu, mufti perlu dihormati kerana dipilih atas dasar ilmu yang dimiliki. Melalui disiplin ilmu dan pengetahuan yang luas, setiap hujah fakta yang diberikan berlandaskan hukum dan syariat yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis, serta ijtihad oleh mereka yang pakar dalam bidang agama. Sebagaimana ilmu Al-Qayyim pernah menyebut, dan dalam mufti mengetahui daripada siapa dia menjalankan tugas dalam memberi fatwa, kerana di kemudian hari mereka akan ditanya dan berdiri di hadapan Allah. Kalau sekiranya kita tidak lakukan tanggungjawab ini, berarti kita melihat manusia di dalam kemungkaran. Kita tengok manusia umpamanya menyeleweng daripada ajaran Allah. Yang berlaku dalam kalangan para ulama yang muktabar berasal dan berpunca daripada pelbagai faktor. Antaranya faktor kefahaman dalam kalangan para ulama itu sendiri. Ini dapat dilihat bagaimana satu ayat Al-Quran yang sama, bahkan hadis Nabi SAW yang sama, tetapi difahami dan ditanggapi oleh para sahabat dengan kefahaman yang berbeza-beza. Sebenarnya kita nak menjelaskan kepada masyarakat, berzikir sebenar iaitu apabila mereka mengamalkan macam kita tadi, mengamalkan istighfar, selawat dan la ilaha illallah bersendirian untuk dia mendekatkan diri kepada Allah. Tarikat kita tidak ada bentuk begitu. Tapi mungkin tarikat-tarikat lain untuk bagaimana supaya mereka itu merasa seronok dan sebagainya, mungkin mereka ada menggoyangkan lebih sikit badannya, itu wallahu alam, itu saya tidak tahu. Kalau setakat untuk dia berzikir menggoyang-goyangkan badan, itu tidak menjadi satu kesilapan. Antara tugasan di jadual harian setiap mufti yang kami santuni, beginilah rutinnya. Dari pagi membawa ke malam, padat dengan pelbagai aktiviti, bukan sahaja bertumpu di pejabat dan meja perbincangan, menerima undangan untuk majlis ilmu, tetapi menjangkau jauh kepada program kemasyarakatan dan siri kuliah harian dan mingguan. Adapun bersolat silakan. Banyakkan bersedekah 1 hari bulan, 2 hari bulan, 3 hari bulan, termasuk 10 hari bulan. Bersolawat dan berdoa, semua amal soleh silakan. Apapun jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak akan boleh menandingi amal soleh. Baik secara umum dengan Malaysia syariah dan akhlak atau tasawuf tiga ini, ataupun hari ini sibuk dengan bulan kita, tetapi agama ini berasaskan kepada awal dan Ruang masa yang agak terhad adalah membuatkan tim bicara mufti tercari-cari dan bertanya sesama sendiri, di mana datang kekuatan insan istimewa ini melakukan kerja-kerja dakwahnya tanpa mengira lelah diri. Sedangkan usia mereka jauh berbeza daripada kami yang bekerja di belakang tabir. Kita
kita mahu berjumpa dengan madam kita, orang-orang kampung, baik yang muslim atau yang non-muslim. Yang muslim kita santuni balik. Mungkin dia kurang semangat kalau macam di Sabah ni kan dia hidup dengan masyarakat non-muslim. Kadang-kadang bila orang muslim pun tak ambil prihatin, tak ambil peduli, kan lama-lama dia jadi down. Jadi bila kita datang dia semangat, alhamdulillah. Kita ajar dia solat, kita minta dia dengar sedikit tazkirah dan seumpamanya. Ini banyak membantu menguatkan kepribadian muslim dia. Teruja, hanya itu yang dapat kami kongsikan tentang semangat dan pengorbanan yang dilakukan oleh Barisan Mufti di Malaysia. Sebagai otoriti tertinggi, mewakili Sultan dalam agama, mereka sentiasa ada masa untuk menjawab apa jua permasalahan agama dalam kalangan masyarakat Malaysia. Selain daripada cerapan hilal, menyediakan takwim dan sebagainya, satu usaha yang kami lakukan ialah untuk memperkenalkan ilmu falak kepada masyarakat. Dan peri pentingnya ilmu falak ini selain daripada warisan sejarah, tetapi juga kita bincangkan tentang kepentingan ilmu falak itu. Pihak kami Jabatan Mufti telah menaikkan taraf galeri kami kepada galeri yang bersifat interaktif, ada permainan, ada pergerakan secara elektronik dan sebagainya. Dan ini adalah satu daripada agenda kami dalam menyokong industri pelancongan. Dan alhamdulillah Kerajaan Negeri Melaka telah mengiktiraf pusat Kompleks Falak Al-Khawarizmi ini salah satu destinasi pelancongan Islam. Isi pengorbanan inilah yang sentiasa difahami oleh ahli keluarga. Tanpa mereka, mana mungkin Mufti dapat menyempurnakan setiap tanggungjawab yang diamanahkan kepada mereka. Kat situ dia macam kalau ada apa-apa yang berat pun dia nampak cool je. Dia tenang. Kalau tak macam kita terus ada ni macam mana ni, macam ni, dia tak. Sabar dulu, dengar dulu macam mana, macam tu. Sentiasa macam boleh beri boleh terima sesuatu tu dengan lapang dada. Kesibukan suami saya bukan setakat hari ini saja, sebab ia bermula daripada mula awal karier suami saya. Dia memang banyak masa berada di luar. Jadi benda tu berterusan sampai sekarang lah. Tidak dinafikan benda tu kadang-kadang memberi suatu tekanan lah kepada saya, tapi saya boleh hadapinya dengan sabar. Dan kita faham bahawa masyarakat lebih memerlukan. Saya di tempat umum dan di rumah dia lain. Di rumah dia lebih santai lah, nak kata kan, macam seperti punya kan bapak-bapak yang lain. Saya rasa lah kita tak ada dah rasa terlalu macam awkward, awkward kan. Tak ada lah macam tu, macam biasa saja. Cuma dia ada ketegasan di tempat-tempat tertentu lah, sebagai seorang ayah. Ada juga yang dia benarkan kami untuk lebih mencari diri kita kan. Senang sangat. Contohnya macam kalau dulu saya pernah belajar matematik. Sebab saya ingat yang saya ni jenis yang tahu agama saja, walaupun waktu tu saya sekolah rendah lah. So bila dia ajar tu macam saya kata betul ke dia ajar ni semua, sebab macam terlalu senang sangat lah. Macam matematik tu budak tu susah lah. So jadi macam memang senang lah. Begitulah hakikat sebenarnya kehidupan yang dilalui oleh seorang mufti. Biarpun lelah dengan tugasan seharian, tetapi sebagai insan biasa, masing-masing juga mempunyai hobi tersendiri. Sisi kehidupan yang jarang sekali dipaparkan menerusi media. Syukur kerana hak eksklusifnya berpihak kepada bicara mufti. Kambing pun bawa rumah ni lah. Kita ni tak jauh daripada lembah Sirih ni. Jadi petang-petang kita bawa balik kambing-kambing tu dalam 10
15 ekor itulah. Banyak ke? Banyak. Minat itu diteruskan dengan menanam pokok-pokok, sama ada pokok buah-buahan ataupun pokok bunga, dan berkongsi hobi dengan orang rumah yang minat dengan orkid, minat dengan bunga-bungaan. So kita di rumah saya sekarang, saya tidak ada tukang kebun, semuanya dilakukan sendiri bersama dengan isteri dan anak-anak. Jadi bila kita berkebun bersama-sama dengan ahli keluarga ini dan juga menanam pokok, kita dapat berinteraksi dengan alam itu sendiri. Saya menulis banyak buku jugalah sejak dulu, dan Alhamdulillah kebanyakan buku tu jadi bestseller ketika dikeluarkan. Menulis ini bukan satu mata pendapatan lah bagi saya, tapi kita menulis dengan perasaan dan semangat untuk menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan. Mengintai kehidupan insan yang bernama Mufti, mengingatkan tim bicara Mufti kepada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad. Kebaikan ialah apa yang membuatkan jiwa tenang. Benarlah kata pujangga, semalam adalah kenangan, hari ini adalah kenyataan, esok menjadi harapan. Bait-bait kata puitis ini tidak ubah seperti lakaran kehidupan yang pernah dilalui beberapa orang mufti yang kami santuni. Kehadiran kita memberi manfaat kepada orang lain, menyatukan orang lain, menyumbang khidmat bakti kepada masyarakat demi kesejahteraan agama bangsa. Di pondoklah ada keikhlasan itu, walaupun kita telah menghadapi zaman itulah kita membina kekuatan kita berasaskan kepada keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya terfikir apabila beliau telah pun meninggal, saya di situlah saya merasakan bahawa betapa itu menjadi satu dorongan, inspirasi sebagai seorang anak, harapan orang tua pada kita. Walaupun beliau telah pun meninggal, tetapi itulah sebenarnya kenangan yang sangat manis untuk dijadikan perkataan ataupun kalam-kalam yang baik yang memberikan suntikan kepada kita untuk terus melakukan kebaikan dalam hidup. Kehidupan bukan untuk dipersia-siakan. Lalui kehidupan berlandaskan panduan Al-Quran dan Sunnah dengan segala isi kandungan, panduan agama yang ditentukan Tuhan. Tuntutlah ilmu, kerana dengan ilmu kita mendapat panduan untuk mengenal dan mentaati Tuhan. Berzikir kepada Allah SWT dapat menenangkan jiwa kita. Maka bagaimana untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah? Antaranya ialah kita memperbanyakkan berzikir kepada Allah SWT. Mudah-mudahan dengan berzikir itu kita akan mendapat keampunan daripada Allah SWT. Setiap cerita sebenarnya memberi inspirasi kepada kami dan menjelaskan lagi bahawa dalam kehidupan ini yang penting adalah didikan. Benih yang baik kalau dicampak ke darat akan menjadi gunung, dicampak ke laut menjadi pulau. Mereka ini merupakan individu yang menjadi rujukan bukan sahaja di negeri masing-masing tetapi juga di peringkat persekutuan. Mereka merupakan ahli dalam muzakarah MKI, Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia. Dan masyarakat di luar sana perlu mengenali ulama-ulama ataupun mufti, para mufti, ashab samahah, mufti-mufti di seluruh negara ini supaya mereka boleh dijadikan sebagai tempat rujukan yang berotoriti. Bersyukur dan berterima kasih kerana bicara mufti bukan sekadar memberi ruang untuk kami kenali insan berilmu, tetapi sentiasa menjadikan nilai ilmu dan hikmah kurniaan ilahi sebagai jalan memperolehi kebaikan dimanfaatkan kepada insan yang lain. Program Bicara Mufti ni sebenarnya kita nak mengetengahkan mufti-mufti yang berada di seluruh Malaysia. Kalau boleh kita tak naklah anak-anak muda kita hanya kenal selebriti saja. Kita nak, objektif utama kita adalah untuk mengenali mufti-mufti.
Jadinya dengan adanya program-program seperti ini, bagi saya ia dapat menginspirasikan masyarakat. Dan apa yang kita boleh dengar selama ni, kita tengok mufti ni kebanyakannya akan mengeluarkan fatwa-fatwa, biasanya akan berada di pejabat-pejabat, tetapi melalui program Bicara Mufti ni, kita akan menyingkap kehidupan di sebalik seorang mufti. Macam mana mufti ni melalui cabaran-cabaran dia sebagai seorang mufti. Alhamdulillah, yang saya memang tak boleh lupa bila mana kita dah cukup penggambaran. Sebelum kita melakukan penggambaran, kita ada pre-production dan kita akan berbincang bersama dengan pihak pengurusan, pihak masjid-masjid yang terlibat untuk kita santuni dan sebagainya. Dan pejabat mufti sebenarnya pada asalnya mereka kita dah maklumkan bahawa penerbitan program ni lebih kurang setengah jam saja. Macam mana kita nak kompres 5 hari punya penggambaran kepada hanya setengah jam saja. Jadi bila dah hujung penggambaran, kebiasaannya pejabat mufti akan minta kita, kalau boleh mereka kata mereka seronok dan mereka kalau boleh lagi banyak program nak ditunjukkan kepada masyarakat, dan mereka meminta untuk diadakan untuk episod akan datang. Dan dalam masa sama juga penonton sendiri, feedback yang kita telah pun pergi, alhamdulillah mereka sangat teruja. Bubur selasih ubi keladi, lemak manis santan kelapa. Terima kasih jasa dan budi, selalu tersemat, tiada lupa. dalam pada waktu beliau masih menyesuaikan diri dengan tugasannya kini. Sekali yang nak sini berapa lah? Semua sini. Tu katanya kita ada ceramah. Kau puati lah kita buat. Sebenarnya kita puati sebab saya nak lebih. Banyak tarikh pun untuk satu lebih. Tarikh. Pada kru yang terlibat, terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Dan insyaAllah akan yang kita buat ini terbaik. Dan akhirnya kita bertawakal pada Allah SWT. Bicara Mufti Ramsoi. Halo. Pening cok. Pening. Jumpa lagi. Bye.